Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini membuat banyak serangan umum yang tidak berasas semata-mata untuk melemahkan kredibiliti beliau sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan. Anwar berkata keseluruhan kandungan ucapannya di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealisme, pada 18 Mac lepas adalah tindak balas yang relevan terhadap serangan, pernyataan dan kelakuan Dr. Mahathir terhadapnya. Dalam hal ini, saya berhak untuk menyangkal serangan yang tidak berasas terhadap watak, integriti dan niat baik saya sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan saya, kata Anwar dan menambah bahawa tidak ada maksud fitnah yang timbul dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau. Presiden PKR itu berkata demikian dalam pernyataan pembelaannya yang difailkan menerusi Tuan Thomas Philip di Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam bagi menjawab saman yang difailkan Dr. Mahathir terhadapnya. Anwar berkata saman Dr. Mahathir terhadapnya juga untuk mewujudkan perpecahan kaum berikutan pilihan raya negeri, PRN, yang akan datang. Anwar berkata ini terbukti oleh sijil perakuan segera bertarikh 3 Mei lepas difailkan Dr. Mahathir yang menyatakan bahawa tindakan samannya mesti dilupuskan secepat mungkin berikutan Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah akan menghadapi PRN. Dalam pernyataan pembelaannya, Anwar turut membangkitkan mengenai pemberian kontrak secara langsung kepada Opkom Sendirian Berhad, yang anak ketiga Dr. Mahathir iaitu Datuk Seri Mukhriz adalah pengarah syarikat tersebut pada 30 Mac 1994 hingga 14 Oktober 2009. Menurut Anwar, pada 15 Sep 2003, Telekom Malaysia Berhad telah mengeluarkan surat kepada Kementerian Kewangan untuk meminta antara lain kebenaran untuk mengadakan rundingan terus dengan Opkom bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai RM214.2 juta. Beliau berkata Telekom adalah sebuah syarikat berkaitan kerajaan dengan Menteri Kewangan diperbadankan, MKD, memegang satu saham khas yang memberikan MKD kuasa untuk menolak keputusan lembaga serta keputusan pemegang-pemegang saham lain. MKD berada di bawah kawalan dan arahan plaintiff kerana beliau adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pada 7 Oktober 2003, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan surat untuk meluluskan permohonan Telekom untuk rundingan terus. Selepas itu, rundingan terus yang berkaitan antara Telekom dan Opkom telah berlaku antara Oktober dan November 2003, katanya. Menurut Anwar, sebuah lagi syarikat berkaitan dengan ahli keluarga plaintiff iaitu Opkom Cables Sendirian Berhad telah diberikan kontrak bernilai RM11.157 juta oleh Telekom pada 14 Mei 2018 bagi pemasangan dan pemulihan perkhidmatan Unifi. Beliau mendakwa kontrak rakan Unifi itu diberikan kepada Opkom Cables 4 hari setelah Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-7 selepas pilihan raya umum ke-14 pada 10 Mei 2018. Kontrak tersebut juga telah diberikan sebelum pembentukan Jemaah Menteri Baharu dan tanpa kelulusan mereka. Menteri-menteri Kabinet hanya mengangkat sumpah pada 2 Julai 2018, katanya. Anwar berkata sebuah lagi syarikat milik ahli keluarga Dr. Mahathir iaitu Kencana Petroleum Berhad telah menerima $220 juta, $836 juta daripada Malaysia International Shipping Corporation Berhad, MISC, atau Petronas untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 1998. Defendan berkata transaksi-transaksi itu berlaku di bawah bidang kuasa atau arahan Dr. Mahathir semasa beliau memegang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dalam saman yang difailkan pada 3 Mei lepas, Dr. Mahathir mendakwa pada 18 Mac 2023, Anwar memberikan ucapan di Kongres berkenaan di Stadium Melawati, Shah Alam dan telah mengeluarkan beberapa kenyataan yang berbau fitnah bertujuan untuk menjatuhkan reputasi plaintiff. Menurut Dr. Mahathir antaranya kenyataan kononnya plaintiff membolot harta untuk diberikan kepada anak-anak dan keluarganya selain memberikan layanan khas atau mengutamakan individu-individu yang berpangkat tinggi. Oleh itu, plaintiff menuntut ganti rugi am berjumlah RM50 juta, ganti rugi teladan berjumlah RM100 juta dan perintah supaya defendan dengan serta-merta menarik balik kesemua kenyataan-kenyataan fitnah.